Shalom, saudara dan saudari. Biar kita mendekati Tuhan, nyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami merindukan Engkau Bapa, seperti rusa rindukan air sungaimu Bapa. Kami tahu jiwa kami kering Bapa. Kami perlukan pembasahan. Kami perlukan airmu Bapa yang mengalir kepada kami Bapa. Air hidupmu yang mengalir kepada kami. Dan biarkanlah pada pagi ini kami sekali lagi meminum air hidup di dalammu Bapa. Yang seperti mana dikatakan Tuhan Yesus, setelah minum akan kenyang sampai selama-lamanya. Ya Bapa, berkatilah kami, berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Kita merenung daripada Mazmur 55 ayat 1 hingga 9. Untuk pemimpin choir dengan iringan kecapi, sajak Daud. Ya Allah, dengarlah doaku, jangan berpaling daripada rayuanku. Dengarlah aku dan jawablah aku. Aku lemah kerana kerungsinganku. Aku cemas kerana ancaman musuhku. Dan remuk kerana orang jahat menindas aku. Mereka menyusahkan aku, mereka marah kepadaku dan membenci aku. Aku sangat ketakutan, nyeri akan dahsyatnya kematian. Aku diliputi ketakutan dan kegentaran, dan dicengkam oleh perasaan seram. Sekiranya aku bersayap seperti burung merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Aku akan terbang jauh sekali. Padang gurun akan kudiami. Aku akan bergegas mencari tempat berlindung terhadap ribut dan angin kencang. Saudara dan saudari, Mazmur pada hari ini menggambarkan ataupun memberitahu kita tentang betapa emosionalnya, betapa emosinya bagi Raja Daud. Bila dia dikhianati oleh kawan-kawannya, dia begitu emosi, dia begitu takut, begitu cemas bila dia menghadapi masalah. Itulah dia meluahkan perasaannya, dia meluahkan emosinya tanpa menyembunyikan apa-apa di depan Tuhan. Apa dia kata? Dia kata, "Ya Allah, dengarlah doaku, jangan berpaling daripada rayuanku." Bermaksud apa? Oh Tuhan, jangan menyembunyikan diri daripada doa saya. Oh, jangan jauh daripada saya. Jangan sengaja sumbatkan telinga dan tidak dengar kepada saya. Itu seruan dia. Dia kata, jangan tidak mendengar kepada doa saya. Jangan berpaling daripada rayuanku. Ayat 3 dia kata, dengarlah aku dan jawablah aku. Aku lemah kerana kerungsingan. Saudara dan saudari, ini menggambarkan betapa susahnya keadaan dia sekarang ini. Dia kata, saya lemah. Lemah bermaksud saya sudah ditakluki. Saya sudah dimenangi oleh masalah. Saya sudah ditewaskan oleh masalah. Saya sudah lemah dan tidak berdaya lagi. Sedang tengok kerungsingan ini, betapa susahnya. Tidak dapat saya selesaikan lagi. Saya seolah-olah sudah kalah. Ini adalah doa daripada Daud. Apalagi ayat 4. Saya cemas kerana ancaman musuhku dan remuk kerana orang jahat menindas aku. Mereka menyusahkan aku, mereka marah kepadaku dan membenci aku. Di sini dia kata cemas ini seperti
di medan peperangan. Bila nampak musuh yang begitu ramai, askar-askar yang begitu ramai, teknologi-teknologi ataupun senjata yang begitu canggih, dan kita akan cemas, kita akan kata, parailah kali ini pasti kita akan kalah. Dan itulah cemas yang dipakai oleh Daud di sini. Dia kata, dia begitu cemas kerana dia sedang menghadapi kematian dan dia akan mati di pinggir kematian, saudara dan saudari, kerana orang jahat menindas dan menakluki, menyusahkan dia, marah, membenci dia, ingin membunuh dia, saudara dan saudari. Ini adalah doa. Kita nampak doa Daud yang begitu bersungguh-sungguh, saudara dan saudari. Ini menandakan bahawa dia sangat memerlukan Tuhan. Ya, saudara dan saudari, di sini kita baru tahu, semakin kita memerlukan Tuhan, semakin kita mencari Tuhan. Amin. Saudara dan saudari, bayangkan kalau kita minta pertolongan daripada seseorang, kita minta pastor tolong, tapi kalau pastor salah fikir lama, tunggu ini, mau tunggu AJK meeting lah, tunggu ini, tunggu itu, kita akan kata, ni bola, ini banyak cerita ni, nak tolong lah, kalau tak nak tolong cakap sajalah, tak apa, tak tolong pun tak apa, saya sendiri boleh selesaikan. Itu kerana kamu tidak begitu memerlukan bantuan itu. Jadi bila orang tunggu lama sikit, kita akan acuh tak acuh. Kalau nak tolonglah, kalau tak nak tolong biarlah. Kalau kita acuh tak acuh, itu bermaksud kita belum begitu memerlukan. Jadi saudara dan saudari, bila kita datang mencari Tuhan, sama juga saudara dan saudari, ramai di antara kita doa 1 hari, doa 2 hari, doa 3 hari, dan tidak mau doa lagi. Biarlah. Kalau Tuhan tidak mau mengabuli doa saya, biarlah. Kalau Tuhan tidak mau tolong saya, biarlah. Saya boleh. Aku boleh apa? Saya sendiri masih boleh lakukan. Saya sendiri masih boleh selesaikan. Jadi kita tidak berapa memerlukan Tuhan. Tapi saudara dan saudari, kalau kita menghadapi masalah seperti Daud, betul-betul diri kita lemah. Kita perlu tahu, kita perlu nampak dan perlu perasan bahawa parailah aku kali itu. Kali ini memang saya tidak mampu lagi. Saya tidak berdaya lagi. Dan saya betul-betul memerlukan Tuhan. Saya tiada cara lain lagi. Oh Tuhan, selamatkanlah saya. Dengarlah doa saya. Jangan sembunyikan diri daripada doa dan rayuan saya. Saya teriak, saya perlukan Engkau. Dan saudara dan saudari, inilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 18 ayat 1. Dia kata apa? Sentiasa berdoa dan tidak putus asa. Nah, ini sikap yang sepatutnya ada pada kita. Sentiasa berdoa, tidak putus asa. Ataupun dalam English kita kata pray until something happen. Push. Macam ibu-ibu yang beranak kan, waktu mau push anak di bilik bersalin itu, push tapi tidak keluar. Jadi begitu kuatnya kita push pun tidak keluar. Macam kita sudah lemah, macam kita sudah luput, sudah mau pingsan, tak dapat push, tetap mau push sampai anak itu dilahirkan. Amin. Saudara dan saudari, doa pun sedemikian, seperti ibu yang di bilik bersalin dalam menderita itu. Kita walaupun tidak nampak kerja Tuhan, belum nampak reply jawapan Tuhan, kita tetap perlu push, pray until something happen. Saudara dan saudari, inilah sikap yang perlu ada kita belajar daripada Raja Daud. Walaupun sudah lama, berapa kali dia berdoa, tapi dia masih lagi berseru. Walaupun nampak dia hampir mati sudah, masih berseru, masih berdoa. Saudara dan saudari, saya masih ingat 2 cerita di 2 Raja-Raja. Ya, seperti mana di 2 Raja-Raja bab 20, saudara dan saudari. Di situ saudara dan saudari, Raja Hezekiah diumumkan oleh Nabi bahawa dia tidak dapat diselamatkan daripada sakit. Kali ini tentu mati. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isaiah kepada dia? Nabi Isaiah kata, menurut firman Tuhan, hendaklah tuanku selesaikan segala urusan tuanku. Kerana tuanku tidak akan sembuh. Tuanku akan mangkat. Wow, Nabi Isaiah beritahu kepada Raja Hezekiah bahawa kamu pasti mati kali ini. Tak perlu mohon lagi. Tuhan sudah bagi tahu saya bahawa kamu ini pasti mangkat, pasti mati. Saudara dan saudari, kalau kita dengar
pengistiharaan, pengumuman sedemikian. Apa perasaan kita, saudara-saudari? Mungkin kita kata, jai amai Tuhan tu. Nibu aku ngarap kaya. Mungkin kita kata Tuhan ni begitu jahat, tak perlu kita percaya kepada dia. Tapi apa yang Hezekiah dia kata? Raja Hezekiah memalingkan mukanya ke tembok, lalu berdoa. Apa dia doa? Ingatlah ya Tuhan, bahawa aku telah mengabdi kepadamu dengan taat dan setia, dan bahawa aku sentiasa berusaha untuk melakukan kehendak-Mu. Dia menangis. Dia kata, Tuhan, selama ini saya begitu patuh, begitu taat setia kepada Tuhan. Kenapa ini berlaku kepada saya? Tolong Tuhan, kalau boleh, tolong bagi saya masa lagi, bagi saya hidup lagi. Saya tidak mau mati. Ini doa Hezekiah, walaupun Tuhan sudah mengumumkan kematiannya. Tapi saudara-saudari, lepas dia doa, Tuhan memanggil Isaiah terus datang mencari Raja Hezekiah lagi. Diberitahu dia bahawa Tuhan sudah memperkenankan dan kamu tidak akan mati sekarang. 3 hari kemudian kamu akan sembuh. Nah, saudara-saudari, inilah doa yang bersungguh-sungguh. Walaupun nampak kita tidak dapat mengubah kesudahan, kita masih tidak berputus asa, masih perlu berdoa. Saudara-saudari, di 2 Raja-Raja bab 6, bila Raja Syria menghantar askar-askar untuk mengepung mengepung Elisa dan hambanya. Dan pada awal pagi bila hamba Elisa bangun dan tengok keluar, dia dikepung oleh askar-askar yang beribu-ribu. Wow, hamba ini sangat gelisah. Tetapi Elisa kata apa? Jangan risau, askar kita jauh lebih banyak daripada mereka. Hamba itu kata, Mana saya tidak nampak? Mana tidak ada. Saya nampak banyak askar daripada Raja Syria. Parailah kali itu. Tidak ada peluang lagi. Jadi Elisa pun berdoa. Apa Elisa doa? Ya Tuhan, celikkanlah mata hambaku ini supaya dia dapat melihat. Wah, Elisa pada waktu jalan buntu dia masih melihat. Dia masih percaya bahawa Tuhan ada bersama dengan dia. Dan mohon supaya Allah membuka mata hambanya. Bila Allah membuka mata hambanya, wow, baru dia nampak angkatan tentera, angkatan malaikat di belakang itu jauh lebih banyak daripada askar-askar Raja Syria. Wow, saudara-saudara, ini sekali lagi walaupun cemas, tapi doa kita boleh nampak rupa-rupanya malaikat-malaikat Allah jauh lebih banyak daripada musuh kita. Amin. Jadi saudara-saudari, ini mengingatkan kita bahawa seperti Raja Daud, walaupun dalam jalan buntu, dalam cemas, dalam hampir dimatikan, jangan putus asa. Pray until something happen. Saudara dan saudari, kita perlu meluahkan emosi di depan Tuhan tanpa menyembunyikan diri. Saudara dan saudari, dan ayat seterusnya, ayat 5 sampai ayat 10, menggambarkan ketakutan daripada Raja Daud. Apa dia kata? Aku sangat ketakutan, nyeri akan dahsyatnya kematian. Aku diliputi ketakutan dan kegentaran, dan dicengkam oleh perasaan seram. Sekiranya aku bersayap seperti burung merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Aku akan terbang jauh sekali, padang gurun akan kudiami. Aku akan bergegas mencari tempat berlindung terhadap ribut dan angin kencang. Saudara dan saudari, Daud kata, sekarang begitu susah saya, begitu cemas saya, begitu besar, begitu lihai, begitu hebat musuh saya. Kali ini saya mesti mati. Jadi kalau boleh saya mau cabut. Kalau saya ada sayap, saya mau terbang jauh-jauh. Saya mau meninggalkan kawasan ini. Saya mau meninggalkan keadaan yang sulit ini. Saya tidak dapat, saya tidak berdaya. Saya mau cabut, saya mau lari. Saudara dan saudari, rupa-rupanya bukan kita yang selalu cabut. Bukan saja kita yang selalu cabut, saudara dan saudari. Tokoh-tokoh rohani yang begitu mulia dalam Alkitab, Daud yang diperkenankan Allah juga mahu cabut daripada masalah yang dihadapinya. Saudara dan saudari, jangan rasa hairan kalau kamu ada rasa mau cabut. Saudara dan saudari, mau cabut kerana kita rasa diri kita memang tidak mampu mengubah hasil, mengubah kesudahan. Tapi saudara dan saudari, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhanlah, walaupun dia pernah fikir mau cabut diri, tetapi dia masih lagi berhadapan dengan musuhnya, dengan kekuatan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saudari, dia doa kepada Tuhan supaya Tuhan membantunya. Ya saudara dan saudari,
Apabila kita menghadapi masalah, memang kita mau cabut. Saya masih ingat seperti mana saya pernah kongsikan, saya banyak mengalami, bagi saya lah, penganiayaan dan fitnah sepanjang saya menjadi pastor. Dan saudara-saudari, kamu tahukah, pada permulaan saya baru sahaja menjadi pastor waktu saya masih muda. Sekarang pun muda lah, tapi waktu itu lagi muda lah. Baru 22 tahun saya jadi pastor. Umur saya 22 tahun. Saudara dan saudari, bila saya jadi pastor, saya mengalami penganiayaan, fitnah dan sebagainya daripada pihak atasan. Wow, hati saya memang ada suara, "Neighbor, ini gereja tidak ada harapan. Ini gereja jai amai. Tidak perlu saya melayani di sini." Dan pada masa yang sama, ada orang gereja dari Amerika Syarikat hubungi saya. Gereja dari New Zealand hubungi saya. Gereja dari Australia hubungi saya. Mereka kata, "Kami sangat memerlukan pastor Cina di sini. Tolong datang. Gereja kamu sana tidak guna lagi. Mereka jahat, berkuasa, memainkan politik. Jangan kamu di sana lagi. Datang. Kami upah kamu." Wow, saudara-saudari, betul. Saya terus terang cakap benar. Banyak jemputan-jemputan daripada negara luar dan beritahu saya bahawa cabut. Tidak perlu kekal di sini. Tiada harapan lagi gereja SCAC. Cabut. Saudara dan saudari, tetapi puji Tuhan, pada waktu itu Tuhan memberikan suara yang begitu lantang dan jelas kepada saya. "Nicholas, kalau saya mau kamu melayani saya di Amerika Syarikat, tak perlu saya melahirkan kamu di Malaysia. Kamu boleh dilahirkan di Amerika. Kenapa saya letakkan kamu di Malaysia? Tentu ada rencana saya." Jadi saudara-saudari, ada juga suara beritahu saya, walaupun gereja kamu begitu teruk nampaknya, walaupun gereja kamu begitu jahat nampaknya, tapi kamu perlu kekal di sini untuk mengubah kesudahan. Saya akan bersama kamu. Saya akan memberkati kamu untuk mendatangkan pemulihan, mendatangkan pembaharuan kepada gereja ini. Nah, saudara dan saudari, inilah yang saya dengar pada waktu itu. Walaupun saya mau cabut, tapi Tuhan melarang saya untuk cabut dan biarkan saya untuk kekal melayani di SCAC. Walaupun bagi saya SCAC bukan sesuatu gereja yang sempurna, ada banyak kelemahan, tetapi Tuhan membiarkan saya teruskan di sini untuk membolehkan saya dilatih bagaimana membesar, bagaimana bertumbuh, bagaimana menghadapi, dan bagaimana mendatangkan pemulihan ataupun pembaharuan. Nah, saudara dan saudari, walaupun pernah fikir cabut, tapi jangan cabut. Waktu kita fikir cabut, belajar daripada Daud, ngigaklah Tuhan. Cari Tuhan, rayu kepada Tuhan, nangis kepada Tuhan, merajuk kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan, kehendak Tuhan terjadi di atas kita. Amin. Jadi saudara dan saudari, saya tidak tahu apa kesulitan kamu sekarang ini. Siapa lawan kamu sekarang ini? Ataupun siapa musuh kamu sekarang ini? Jangan cabut, saudara dan saudari. Tak perlu cabut. Jangan pindah gereja. Jangan tukar pastor. Jangan larikan diri. Jangan, saudara dan saudari. Itu bukan cara penyelesaian, ya. Di mana-mana ada orang jahat. Semua kita berdosa. Tak perlu tukar gereja. Tukar gereja pun sama juga. Nanti 2 bulan kemudian tukar lagi gereja. Tak perlu. Tak perlu cabut, saudara dan saudari. Walaupun menghadapi masalah, ngigak Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Amin. Mari kita tutup dalam sampai Tuhan Yesus. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau adalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.